Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu tajuk Pelayan Kerja Portis bagi Teknologi Elektronik Kolej Vocational 1 Kajian Keperluan. Artikel jurnal ini disediakan oleh saya, Aizatul Husna binti Muhammad Sabri bersama rakan saya Dr. Kamalul Arifin bin Subari. Industri 4.0 sangat memberi impak kepada bidang pengetahuan merentasi pelbagai disiplin, tidak hanya bidang pengetahuan tapi turut mempengaruhi sistem pendidikan terutamanya bidang kemahiran. Pendidikan vokasional menjalani transformasi baru dengan mereka bentuk sistem pendidikan vokasional baharu yang boleh menyumbang kepada agenda negara sebagai negara berekonomi tinggi. Pendidikan vokasional berkait rapat sebagai pengeluar tenaga kerja berkemahiran. Oleh itu, penubuhan kolej vokasional oleh KPM dengan memperkenalkan sistem pembelajaran selama 4 tahun dengan 70% pekerja praktikal dan 30% akademik. Kurikulum yang dibangunkan bersifat komprehensif dengan melibatkan golongan industri sebagai dasar dalam mereka bentuk kurikulum standard bagi setiap bidang kemahiran yang disediakan di kolej vokasional. Bagi program teknologi elektronik, kurikulum dibangunkan untuk pelajar mahir dalam menyelesaikan masalah dan membaiki peralatan elektronik yang digunakan di industri. Satu dari kemahiran tersebut boleh diperolehi dalam kursus audio-visual circuit design yang menggunakan sepenuhnya teknologi digital dalam bentuk papan litar bercetak iaitu menggunakan perisian proteas. Kajian awal mendapati antara kepincangan yang ditemui berkaitan isu-isu pembelajaran adalah tiada bahan pengajaran standard bagi setiap kursus di kolej vokasional. Rujukan standard tidak diguna pakai dan dibangunkan oleh pensyarah kursus itu sendiri bagi membantu pelajar menguasai penggunaan proteas. Bahan pengajaran yang dibangunkan bersifat tersendiri dan sasaran kemahiran pelajar berbeza di setiap kolej, khasnya psikomotor dalam kecekapan kerja. Pensyarah mengambil tanggungjawab membangunkan bahan dan merencana pendekatan bersesuaian dengan pedagogi mengikut tafsiran masing-masing disebabkan gerak kerja mengikut masa terhad dan bahan pengajaran berpusat tidak dapat diwujudkan. Bahan pengajaran yang tidak berpusat berpunca dari kehendak dasar kerajaan yang berubah terlalu cepat dan menginginkan pelajar bersama-sama bersaing secara global. Perubahan demi perubahan struktur pembelajaran dilakukan agar kualiti pelajar seiring dengan kehendak revolusi industri dunia. Maka dengan itu, pembinaan bahan pengajaran berpusat tidak dapat digerakkan akibat kurikulum yang seringkali berubah. Di KV, kemahiran teknikal dilaksanakan sepenuhnya di bengkel dan berunsurkan aktiviti hands-on secara aktif. Namun begitu, pengajaran demonstrasi menyebabkan pelajar pasif kerana meniru hasil kejarakan ketika menjalankan praktikal dan mendorong pelajar menjadi putus asa, kurang membuat dan tidak menangkapkan kerja. Ini kerana kemahiran pengendalian bahan dan peralatan ini perlu difahami dalam menentukan tahap kecekapan pekerjaan pelajar. Jika pelajar gagal, ia menyebabkan produk akhir tidak mencapai standard atau tidak tepat. Keperluan kemahiran reka bentuk litar bercetak sangat penting sehingga tahun akhir pelajar. Maka pembelajaran reka bentuk litar bercetak adalah satu kemahiran asas yang sangat penting dalam bidang elektronik dengan proteas sebagai pemudah cara dalam menguasai kemahiran ini. Perisian proteas design suits adalah perisian open source untuk penggunaan juruteknik atau juruterau elektronik dalam menghasilkan cetakan digital bagi papan litar bercetak. Ia adalah aplikasi Windows yang memberi fungsi mereka bentuk skematik, simulasi dan susun atur papan litar bercetak dengan keupayaan 3D dengan hasil akhir yang berkualiti berbanding kaedah manual. Proteas dijadikan sebagai kanvas baru kepada pelajar teknologi elektronik kolej vokasional. Kajian awal didapati pelajar lemah dalam menguasai software proteas berdasarkan kurang kemahiran ICT, masa pengajaran yang pendek dan kekurangan fasiliti dalam pemilikan komputer. Oleh itu, guru perlu mencipta suasana pembelajaran yang berteknologi di samping bahan yang berinovatif untuk memotivasikan pelajar secara kendiri dalam mengembangkan pengetahuan untuk mencapai kecemerlangan. Kajian ini dilakukan berdasarkan analisis keperluan dalam mendapatkan data bagi menghasilkan layan kerja proteas bagi program teknologi elektronik. Objektif kajian ialah untuk mengenal pasti isu dan masalah yang berlaku serta elemen-elemen yang perlu diterapkan dalam layan kerja tersebut. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang menggunakan data kualitatif yang diperolehi melalui temu bual semi-struktur. Sampel kajian untuk kajian analisis keperluan ini berdasarkan teknik persampilan bertujuan. Responden dari kalangan pensyarah melibatkan 5 orang pensyarah dipilih dari 5 kolej vokasional Pulau Pinang yang mengajar audio-visual circuit design yang terdiri dari pelbagai kelayakan akademik, kelayakan kemahiran dan pengalaman mengajar. Proses pengumpulan data bagi kajian analisis keperluan ini dijalankan secara atas talian. Ia bertujuan untuk mendapatkan data mengenai amalan
pengajaran audiovisual circuit design di KB dan menentukan keperluan terhadap elemen-elemen yang sesuai diserapkan dalam pembelajaran. Bagi demografi informant seperti dalam jadual, dapat dilihat kriteria jantina, kategori lelaki 3 orang informant yang terlibat, kategori perempuan 2 orang yang terlibat. Dalam kriteria pengalaman mengajar 0 hingga 5 tahun, 2 informant, 6 hingga 10 tahun, 1 orang informant, 11 hingga 15 tahun, 1 orang informant dan 20 tahun ke atas, 1 orang informant yang terlibat. Manakala kriteria yang ketiga, kelayakan kemahiran, tiada kelayakan 2 orang informant yang terlibat dan peringkat diploma, tahap 4 dan tahap 5 terdapat 3 informant yang terlibat. Hasil dapatan kajian dari temu bual terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, keperluan membangunkan helaian kerja protes. Berdasarkan analisis transkripsi yang dilakukan, peserta kajian telah bersetuju bahawa terdapat keperluan bagi membangunkan helaian kerja bagi kompetensi mereka bentuk data bercetak menggunakan protes. Pandangan ini ditegaskan oleh informant 2 di mana pelajar mempunyai masalah dari segi persediaan peralatan serta komitmen pelajar itu. Sebab untuk kursus ini memerlukan lebih masa dan komitmen sepenuhnya daripada pelajar. Perkara ini juga disokong oleh informant 4 yang menyatakan pelajar suka mendapat rujukan belajar menggunakan protes ini kerana tiada rujukan dalam bahasa Melayu yang mudah diperolehi. Informant 5 turut menyokong keperluan pembangunan helaian kerja protes ini kerana tiada ketetapan dari pihak atasan untuk penggunaan bahan pengajaran secara standard. Fasiliti atau kemudahan juga menjadi isu dalam pengajaran. Isu utama ini berpunca dari kekurangan kemudahan komputer kolej dan kemampuan pemilikan komputer oleh pelajar. Semua informant menyatakan masalah yang sama di mana penggunaan komputer perlu dikongsi. Isu ini menyebabkan pelajar tidak dapat pendedahan sepenuhnya dan menjadi lebih sukar untuk belajar atau menjalankan latih tulis secara kendiri. Kesukaran penggunaan komputer secara berkongsi mengakibatkan masa pembelajaran panjang dan pensyarah tidak dapat mengukur kecekapan pelajar semasa kelas. Di samping itu, tiada latihan pengukuhan kemahiran untuk menguji kecekapan penggunaan software protes diwujudkan kerana pensyarah mengejar tempoh masa yang pendek bagi menyelesaikan semua kompetensi tersebut. Masa pembelajaran bersemuka 5 jam seminggu selama 3 minggu tidak mencukupi untuk kemahiran pelajar mereka bentuk data bercetak menggunakan protes. Kategori kedua, keperluan elemen dalam helaian kerja protes. Analisis dokumen perancangan kursus diteliti dan didapati terdapat komponen taksonomi yang perlu dicapai di akhir pembelajaran, iaitu domain psikomotor. Bagi protes, helaian kerja yang dibangunkan menumpukan kepada domain psikomotor yang dikaitkan dengan aspek praktikal yang menghasilkan pelajar yang menyusun urutan kerja dengan baik, menggunakan perisian dengan cekap dalam menyelesaikan pelbagai tugasan. Maka dengan itu, elemen kemahiran teknikal menjadi komponen utama kandungan helaian kerja ini dan diberi tumpuan agar pelajar dapat menguasai elemen tersebut ketika melaksanakan tugasan seperti yang disarankan. Dalam konteks kajian ini, atribut kepada kemahiran teknikal bidang teknologi elektronik yang akan digunakan adalah kemahiran berkomputer dan kemahiran reka bentuk. Dan semua informant setuju bahawa 2 elemen kemahiran ini diperlukan dalam pembangunan helaian kerja tersebut. Seiring dengan kajian yang dinyatakan, bahawa kemahiran berkomputer memberi peluang kepada pelajar menjadi kreatif dan inovatif berdasarkan keperluan industri 4.0 dalam kecekapan bekerja. Begitu juga terhadap kemahiran reka bentuk yang menekankan mengenai kreativiti pelajar. Dengan adanya kedua-dua kemahiran ini, khususnya kepada bidang elektronik, ia turut menyumbang kepada kebolehpasaran diri pelajar kepada skop pekerjaan yang betul. Selain dari elemen kemahiran teknikal yang bersifat hands-on, elemen penulisan turut memberi motivasi terhadap penggunaan bahan pembelajaran. Elemen penulisan yang dimaksudkan dalam konteks kajian ini ialah berkaitan format, teks dan grafik. Maklum balas dari informant menyatakan bahawa format penulisan tidak perlu diubah kerana ia telah ditentukan oleh induk. Bagi teks, informant bersetuju bahawa perkataan perlu jelas dan sekiranya ada arahan penting, ia perlu menunjukkan perbezaan saiz untuk diberikan penekanan dalam soalan atau aktiviti. Dari segi grafik, informant turut menyatakan gambar juga perlu dipersembahkan dengan jelas, tidak kabur, berinteraktif dan berwarna. Berdasarkan dapatan dalam kajian keperluan ini, wujudnya isu dan permasalahan dalam kursus audiovisual circuit design bagi kompetensi reka bentuk data bercetak. Masalah yang wujud adalah tiada bahan rujukan yang sepadan, pensyarah membangunkan bahan bersifat tersendiri, keadaan masa yang terhad akibat tanggungjawab pensyarah menjadikan bahan pengajaran tidak dapat dibangunkan secara berpusat dan peralatan yang tidak mencukupi. Maka isu dan masalah ini mendasari pembangunan helaian kerja protes yang bermatlamat agar pelajar kompeten dalam melaksanakan kerja reka bentuk data bercetak. Selain dari itu, dapatan pensyarah turut mencadangkan helaian kerja perlu diterapkan elemen kemahiran berkomputer dan kemahiran
Reka bentuk bagi setiap aktiviti supaya pelajar dapat mempersembahkan produk atau data akhir yang berfungsi dengan baik. Elemen penulisan juga menjadi satu faktor bagi menarik perhatian pelajar dengan penggunaan format, teks dan gambar yang bersesuaian dengan aktiviti layan kerja yang dibangunkan. Berikut merupakan senarai-senarai rujukan bagi penggunaan artikel ini. Sekian saja pembentangan saya hari ini. Terima kasih.